Jadi dikata setengah daripada guru-guru tarekat di zaman tersebut ialah Syekh Muhammad As-Sarawi rahimahullahu ta'ala al-masyhur bi Abil Hamail. Syekh tadi dia terkenal dengan nama panggilan Abul Hamail. Salah seorang yang amat masyhur di zaman tersebut dengan kekuatan keazaman dan ibadat yang amat tinggi. Jadi Syekh Abul Hamail ni, apabila dia datang keadaan kerohanian dia, maka dia boleh bercakap. Maksudnya dia akan bercakap dengan bahasa Ibrani, bahasa Syriani dan semua bahasa di dunia. Maksudnya dia Allah telah buka ilmu tentang bahasa. Dan Syekh Abul Hama ini apabila dia bercakap sesuatu perkara, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan. Jadi dia bagi satu contoh, dia kata satu negara tu ditimpa dengan tikus yang amat banyak menyerang perkampungan mereka. Maka Syekh tadi berkata kepada tuan-tuan kebun, tuan-tuan ladang tadi, pergi, dia kata dekat kebun tadi tu, bagi tahu di sana, sesungguhnya Syekh Muhammad Abul Hamail kata kepada kamu, pergilah seluruhnya. Maka orang dekat kampung tadi pun menjerit, cakap kepada tikus-tikus tu. Maka setelah tu tak dilihat seekor lagi pun tikus selepas daripada mereka tadi memberitahu amanat daripada Syekh tadi. Lepas tu semua negara datang. Semua datang, semua nak minta daripada Syekh. Syekh kata tak boleh. Sebab Allah Ta'ala hanya mengizinkan kepada beberapa tempat saja. Nah, jadi dalam riwayat hidup ni dia bagi tahu, maksudnya isteri dia memberitahu, sesungguhnya Syekh tadi biasa duduk bersama-sama dengan isterinya. Maka tiba-tiba datang ahli-ahli tarekat berterbangan di udara dan mengajak Syekh tadi terbang bersama-sama mereka. Jadi Syekh tadi pun pergi bersama-sama mereka sampailah subuh nanti baru dia balik. Maksudnya ini dah keramat di zaman dulu yang ulama selalu, maksudnya ahli tarekat di zaman dulu selalu menzahirkannya. Maksud kita hari ni kalau kita tengok terbang ni, kita kata burung je. Jadi Syekh Abu Hama ini tidak menerima mana-mana murid melainkan setelah dia tadi uji dengan ujian yang bersesuaian. Jadi dia bagi contoh kat dia ni, satu ketika datang seorang murid yang bernama Ali Al-Hadidi nak masuk tarekat. Tapi Syekh tengok dia ni dia sibuk dengan pakaian dia. Suka pakai baju cantik-cantik, sibuk nak pakai baju kemas cantik bersih. Jadi Syekh pun kata, kalau kamu nak masuk tarekat, kamu jadikan baju kamu yang kamu sayang sangat tu sebagai tempat sapu tangan kepada ahli-ahli tarekat dekat rumah suluk tadi. Siapa-siapa saja yang makan ikan ataupun makan dia bubur ataupun sebagainya, bila tangan mereka kotor, dia akan sapu dekat baju kamu sampailah satu tempoh masa. Jadi berkekalan perkara itu berlaku selama setahun 7 bulan, sehingga kan pakaian dia amat cantik yang dia suka sangat tu, ke semua pakaian dia dah jadi seperti pakaian orang penjual ikan. Padahal orang yang datang tadi tu ialah Syekh Ali Hadidi, maksudnya dia orang yang terkenal dengan ilmu fiqah. Jadi apabila Syekh tadi tengok, oh pakaian kamu ni dah jadi macam pakaian ahli tarekat, barulah Syekh tadi mentalkinkannya zikir. Maka dia tadi berjaya di dalam tarekat tersebut dan menjadi guru pula selepas tu, menjadi khalifah dan mempunyai murid yang ramai. Dan Syekh Abu Hamail menceritakan, satu ketika dia berada di menara Masjid Fariskur pada satu malam. Dekat menara masjid, tiba-tiba ada satu kumpulan wali-wali Allah tadi sedang terbang. Jadi mereka pun memanggil daku untuk terbang bersama-sama pergi ke Mekah. Maka aku pun terbanglah bersama-sama mereka. Jadi semasa tengah terbang tadi tu, dia kata, tiba-tiba aku berasa ujuk di dalam hati. Oh, boleh terbang, aku hebat, dia kata. Dia ujuk dalam hati. Maka dia pun bila ujuk saja serta-merta jatuh. Tengah terbang tu jatuh ke dalam laut Dimyati. Dia kata, kalaulah tidak aku tadi berdekatan dengan darat, dia kata, nescaya aku dah mati lemas, dia kata. Dan orang kawan-kawan dia tadi tu terbang terus, dia tak peduli buat aku, dia kata. Dan dia kata apabila dan kadang-kadang Syekh Abu Hamail ni, apabila dia tadi berzikir dalam majlis-majlis zikir, apabila datang hal keadaan yang menguasai dirinya, maka dia akan bangun dan dia akan pegang murid ni satu kedua dan dia akan baling ke dinding tadi. Maksud ujian kepada murid, sabar tak guru tadi pukul. Dan satu ketika Syekh Yusuf Al-Harisi berkata, satu ketika aku melihat Syekh Muhammad Sarawi dan Syekh Abu Hamail ni, dia tengah berada dalam majlis zikir. Tiba-tiba dia datang keadaan kerohanian yang tinggi padanya.
Maka dia mengangkat satu bekas air. Bekas air tu beratnya lebih kurang 400 kilo. Kan? Dan dia angkat dengan sebelah tangan dia duduk pusing dalam masjid tadi. Maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan kudrat apabila manusia itu berada dalam majlis zikir. Jadi ada satu nasihat yang penting daripada Syekh Abu Hama'il ini. Dia kata, وَكَانَ يَكْرَهُ لِلْمُرِدْ قِرَاءَةَ حِزْبِ الشَّازِلِيَّةِ وَأَحْزَابِ غَيْرِهِمْ. Dia kata, Syekh Abu Hama'il dia tak suka kalau murid-murid tarekat ni duk sibuk membaca hizib-hizib. Tak kira hizib apa sekalipun. Kenapa dia kata murid-murid ni jangan baca hizib? Dia kata, مَا رَأَيْنَا قَطُّ. Aku tak pernah tengok pun satu orang manusia yang sampai kepada Allah dengan semata-mata membaca hizib-hizib dan membaca wirid-wirid. Dia kata, kami tahu untuk mendekatkan diri kepada Allah ni ialah lafaz La ilaha illallah dengan keazaman dan dengan himmah yang amat tinggi, dia kata. Jadi kata perumpamaan orang yang duk baca hizib ni, macam ni sekarang ni, untuk nak dekatkan diri kepada Allah, kita kena faham. Maksudnya Syekh ni nak bagi tahu, nak mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti duduk di bawah guru. Bukannya kita pergi ambil ijazah hizib tu baca, ambil ijazah hizib ni baca seorang-seorang tanpa ada guru. Itu yang dia kata dia. Kalau semata-mata baca hizib tu, dia takkan sampai ke mana pun, dia kata. Jadi dia bagi perumpamaan. Perumpamaan orang yang baca hizib saja ni, tanpa duduk di bawah guru, dia kata. Misalu syakhsin min asafilin nas. Sama seperti perumpamaan satu manusia dari kalangan orang bawahan. Ishtaghala bidu'a'i laylan wa naharan. Sibuk baca doa pagi, petang, siang, malam. Supaya annallaha yuzawwijahu binta sultan. Supaya Allah Ta'ala kahwinkan dia dengan anak perempuan kepada sultan. Maksud kita selagi tak duduk di bawah guru, darjat kita tak diangkat. Jadi darjat kita rendah. Tapi kita baca hizib tu, doa ni nak minta yang tinggi-tinggi. Hizib tu semua doa wali-wali Allah yang agung. Tapi kita duk tak pernah berzikir pun. Tak pernah duduk di bawah guru pun. Jadi keadaan ni banyak berlaku kepada orang yang suka mengaji. Kebanyakan yang tertipu dengan hizib-hizib ni adalah orang yang suka mengaji. Kan pergi kuliah sana, ambil ijazah sana. Nanti pergi pula kuliah sini, ambil pula ijazah hizib ni. Nanti jumpa pula guru kat sana. Oh, guru ni bagi ijazah. Lepas tu dia duduk amal tu. Tapi duduk betul-betul di bawah seorang guru berzikir, bersuluk, tak ada. Itu yang Syekh ni kata. Aku tak pernah jumpa pun satu manusia yang sampai kepada Allah dengan semata-mata baca hizib, tak ada. Dan satu ketika ni, dia kata juga, wa kana radhiyallahu anhu yagharu ala ashabihi. Maksud salah satu sifat Syekh Abu Hama'il ni, dia kata dia tak suka kepada murid-muridnya an yajtami'u bi ahadin min ahli asrihi, untuk pergi berhimpun dengan mana-mana guru yang lain di zamannya. Sebab dia kata allazi abnihi tuhdunahu 'inda ghairihi. Dia kata benda yang aku duk bina di sisi kamu ni, kamu pergi bagi kat orang lain, buat apa, dia kata. Maksudnya murid tadi tu dia kena ikhlas, kan. Maksudnya dalam satu riwayat yang lain, Syekh Muhammad Syanawi tadi tu, dia minta kepada guru dia Abu Hama'il nak pergi ziarah syekh-syekh lain. Lepas tu guru dia kata, wahai murid, dia kata, sekiranya kau rasa aku ni tak cukup nak jadi guru kamu, apa kau datang sini? Dia kata, apabila kamu dah ikat diri kamu dengan seorang guru, kamu ikutlah guru tu betul-betul, dia kata. Barulah kamu dapat manfaat. Dia semenjak daripada tu, Syekh Muhammad Syanawi tu dia bertaubat, dia kata. Dia tak pergi mana-mana jumpa guru pun sampailah guru dia tadi meninggal dunia. So itu ialah adab yang diajarkan oleh Syekh Muhammad, Syekh Abu Hama'il. Dan sebagai penutup, dia kata satu ketika dia pergi Mekah. Jadi apabila pergi Mekah, ramailah orang nak jumpa dia. Macam-macam lah, ahli perniagaan lah, orang bisnes lah, semua nak jumpa dia. Dia kata, aku pergi Mekah ni, aku bukan nak berniaga. Kenapa dia orang ni datang jumpa aku? Aku datang ni nak beribadat. Aku tak nak jumpa manusia pun. Sampailah dia kata, sampailah waktu malam. Jadi dia nak test orang yang nak datang beria sangat, yang nak jumpa aku ni. Bila malam dia kata, dia kata kepada murid-murid dia, pergi jumpa semua orang yang nak jumpa aku tadi, dia kata. Yang jemaah yang nak datang tadi, dia kata, katakan kepada mereka, Asy-Syaikhu yusallimu alaikum wa muhtajun ila 1000 dinar wa qul li kulli wahidin minhum bimufradihi
Wa kullu man laqitahu qul lahu hakaza falam ya'ti ahadun minhum min tilka al-lailah wa anqata'u kulluhum min dhalika al-yawm. Maksud Syekh tu kata, siapa-siapa yang beri sangat nak jumpa aku siang tadi tu, cakap kepada mereka, oh Syekh dia kata ada keperluan 1,000 dinar. 1,000 dinar ini lebih kurang RM1,000,000. Jadi kata kepada dia orang tadi tu, siapa-siapa nak jumpa Syekh, pergi bawa 1,000 dinar, pergi jumpa Syekh. Jadi bila Syekh cakap macam tu, falam ya'ti ahadun minhum, tak ada seorang pun datang malam tu, dia kata. Wa anqata'u kulluhum, dan mereka pun semua lari semua daripada malam tersebut. Jadi Syekh pun kata, Alhamdulillahirabbil alamin, kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya saya nak bagi tahu tujuan pergi kepada guru-guru ni ialah akhirat. Maksud kalau orang dunia datang jumpa Syekh pun nak minta dunia juga, buat apa? Kan maksud kita datang tadi, kalau betul-betul nakkan akhirat, mana kita akan bagi dunia yang kita sayang tadi untuk mendapatkan akhirat. Tapi kita datang pun tak cinta dunia juga. Jadi Syekh tadi buat satu helah supaya kalau orang tadi datang kerana dunia, dia takkan datang lagi kepada Syekh sebab dia sayang dunia dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi Syekh tadi meninggal dunia pada tahun 932 Hijrah. Dan disemayangkan di Masjid Al-Azhar. Di Mesir lah, maksudnya Syekh ni berada di Mesir. Dan dia tadi dikebumikan di zawiyahnya, maksudnya di tempat rumah yang dia buat untuk bersuluk tadi. Wallahu ta'ala alam. Dan itu sedikit riwayat hidup Syekh Abul Hamail radhiyallahu anhu.